Janji 50 tahun di pusara sunyi. Angin petang yang dingin bertiup di tanah perkuburan Cina yang kecil di lereng bukit itu. Hanya bunyi daun-daun kering yang bergeseran ditiup angin memecah kesunyian. Tan Sri Robert Tan menaikkan kolar kot hitamnya sambil perlahan-lahan mendaki lorong batu yang agak curam. Walaupun pada usia awal 70-an, susuk tubuhnya masih tegap dan berkarisma. Tetapi setiap kali datang ke sini, bahunya terasa berat seakan memikul beban yang tidak tertanggung. Setiap tahun pada waktu ini, dia akan datang ke sini. Namun entah kenapa, hari ini perjalanan itu terasa lebih jauh dari biasa. Setahun lagi sudah berlalu, keluhnya dalam hati. Tan Sri menghela nafas perlahan sebaik tiba di satu sudut yang amat dikenalinya. Kelihatan sebuah batu nisan lama, terletak sedikit terpencil berbanding kubur-kubur lain. Ukiran nama Lili Chan, 1954-2018, pada batu nisan itu sudah mula pudar di mamah usia. Kubur ini ditemuinya beberapa tahun lalu setelah pencarian yang panjang dan sukar. Dia telah mengarahkan ramai orang untuk menyisir hampir setiap tanah perkuburan di seluruh negara. Sejak itu, setiap tahun tanpa gagal, dia akan datang untuk memberi penghormatan. Tan Sri membentangkan kain alas yang dibawanya, sejambak bunga kekua putih yang dipilih teliti dari kedai bunga terkemuka, buah epal dan lei kegemaran Lili, serta sebotol kecil teh Cina yang masih suam. Semuanya disusun rapi di hadapan pusara. Dia melutut, menyalakan beberapa batang colok, dan asap nipis mula berkepul ke udara. Tan Sri merapatkan kedua-dua belah tapak tangannya dan menundukkan kepala dengan penuh hormat. Lili, saya datang lagi. Tahun ini pun saya datang, walaupun mungkin terlewat sikit, suaranya bergetar. Walaupun lebih 50 tahun telah berlalu, di hadapan wanita ini, hatinya terasa seperti seorang pemuda berusia 20-an. Maafkan saya. Saya betul-betul minta maaf, karena tak dapat lindungi awak Mas Satu, karena tinggalkan awak seorang diri. Hujung mata Tan Sri mula memerah, kenangan masa mudanya kembali menghempas seperti ombak. Wajah jelita Lili yang ditemuinya di kampus university. Saat-saat indah belajar bersama di perpustakaan. Janji-janji di bawah sinaran bulan sambil berjalan berpegangan tangan di sekitar Taman Tasik Perdana. Namun, segalanya musnah karena tentangan keluarga. Beban sebagai anak sulung seorang taikun, dan takdir perkawinan yang diatur keluarga, dia tidak berdaya untuk melawan semua itu. Saya tahu awak takkan salahkan saya, tapi saya tetap rasa bersalah. Sepanjang hidup, saya tak pernah lupakan awak. Ketika Tan Sri hendak menundukkan kepalanya sekali lagi, satu suara lembut menegur dari belakang. Maafkan saya. Tan Sri terkejut lalu menoleh. Seorang lelaki dalam lingkungan lewat 40-an berdiri tidak jauh darinya, kelihatan teragak-agak. Pakaian lelaki itu nampak usang. Jaket yang warnanya sudah pudar, seluar jin lusuh, dan kasut sukannya dipenuhi tanah. Di tangannya, ada beberapa kuntum bunga liar. Penampilannya sangat berbeza dengan sut mahal, jam tangan berjenama, dan barangan persembahan mewah yang dibawa oleh Tan Sri. Oh, nampaknya saya datang dulu, maaf, sila, saya tunggu sekejap, kata Tan Sri sambil coba berganjak. Lelaki itu kelihatan panik. Tak mengapa, Pak Cik. Tak perlu. Sebenarnya, ini kubur ibu saya. Pada saat itu, Tan Sri terasa seakan disambar petir, seluruh tubuhnya kaku, darahnya terasa menyerbu naik ke kepala. Ibu? Ya, Lili Chan ialah ibu saya. Lelaki yang memperkenalkan dirinya sebagai Michael Chan itu berkata dengan nada perlahan. Apabila Tan Sri meneliti wajahnya, ada sesuatu yang kelihatan tidak asing. Terutamanya sepasang matanya, persis mata jernih milik Lili. Tapi, macam mana Tan Sri kenal ibu saya? Soal Michael, matanya sesekali mengerling pakaian mewah Tan Sri. Dia heran, mengapa orang sehebat ini bersusah payah menziarahi kubur ibunya yang hanya orang biasa. Tenggorokan Tan Sri terasa kering, jantungnya berdegup kencang, sukar untuk menyusun kata-kata. Kami kawan lama. Kenal sekejap sahaja dulu, jawabannya kedengaran janggal. Michael mengerutkan dahi tetapi tidak bertanya lanjut. Sebaliknya, dia menunduk hormat. Kalau macam tuh, saya tunggu di belakang. Tan Sri selesaikanlah dulu. Tak apa. Saya dah hampir selesai. Tan Sri tergesa-gesa coba mengemaskan barangan, tetapi tangannya menggeletar. Michael yang melihat keadaan itu mendekati dan membantu dengan sopan. Biar saya tolong. Terima kasih. Suasana sepi seketika. Michael kemudian melutut di hadapan pusara. Dia meletakkan bunga liar yang dibawanya dengan cermat. Mak, saya datang. Bulani agak sibuk sikit,
tapi saya tetap bawa bunga untuk Mak. Suaranya penuh dengan kerinduan dan kesayuan. Mendengarnya, hati Tan Sri terasa pedih. Bila ibu awak meninggal dunia? Tan Sri bertanya dengan suara yang bergetar. Michael terdiam seketika sebelum menjawab. 5 tahun lepas, dia lama menderita kanker paru-paru. Pasti dia sangat terseksa. Dia banyak berkorban besarkan saya seorang diri. Kerja pembersihan, cuci pinggan di kedai kopi, kerja kilang. Semua kerja dia pernah buat. Setiap perkataan Michael menusuk jantung Tan Sri seperti pisau. Lily hidup sesusah itu, membesarkan anak seorang diri menempuh segala kepayahan. Bagaimana dengan ayah awak? Tan Sri bertanya teragak-agak. Michael tersenyum pahit. Saya tak tahu. Ibu tak pernah ceritakan apa-apa tentang ayah. Bila saya tanya, dia hanya tersenyum. Saat itu, lutut Tan Sri terasa longlai. Lily tidak pernah mendedahkan identitinya. Tapi ada sesuatu yang pelik, sambung Michael. Sebelum meninggal, ibu selalu cakap, satu hari nanti, dia pasti akan datang. Kalau kita tunggu, dia akan datang, macam dia sedang tunggu seseorang. Tan Sri terasa sesak nafas. Lily menunggunya sehingga ke akhir hayat, di hospital pun sama. Masa dia separa sedar, dia selalu merakau, Robert akan datang. Kena tunggu sikit lagi. Michael berhenti bercakap. Tan Sri kaku sepenuhnya. Robert? Lily menyebut namanya ketika Nazak. Tan Sri kenal sesiapa bernama Robert? Michael bertanya sambil memandang tepat ke arahnya. Tan Sri tidak mampu menjawab. Tekaknya terasa tersekat. Saya, tak pasti. Satu penipuan. Tetapi bagaimana dia boleh mengaku? Mengaku dialah Robert, lelaki yang meninggalkan Lily? Dia tidak sanggup. Michael mengangguk, kelihatan sedikit kecewa. Kalau macam tu, mungkin kawan ibu sajalah. Terima kasih sebab sudi datang ziarah. Tidak. Sepatutnya saya datang lebih awal lagi. Suara Tan Sri kedengaran sayu. Michael merapatkan tangannya sekali lagi menghadap pusara. Mak, ada kawan baik datang ziarah. Mesti Mak gembira. Tan Sri tidak dapat menahannya lagi. Dadanya terasa mahu pecah. Saya minta diri dulu, katanya sambil tergesa-gesa bangun. Oh, baiklah. Hati-hati jalan, Tan Sri. Harap kita boleh jumpa lagi lain kali. Michael menunduk hormat. Tan Sri berjalan terhuyung-hayang menuruni lorong batu. Apabila dia menoleh ke belakang, Michael masih melutut di hadapan kubur, seolah-olah sedang berbual dengan ibunya. Mak, orang tadi tuh ke yang Mak tunggu, kenapa dia nampak terkejut sangat? Suara Michael yang berbisik sayup-sayup di bawah angin. Tan Sri menghentikan langkahnya. Mungkinkah anak itu sudah mengesyaki sesuatu? Setibanya di tempat letak kereta, Tan Sri duduk di kerusi pemandu tanpa bergerak untuk seketika. Tangannya terlalu menggeletar untuk memutarkan kunci. Adakah dia benar-benar anak aku? Selepas berpisah dengan Lily, dia pernah terdengar kabar angin bahwa Lily mengandung. Tetapi dia tidak punya keberanian untuk mengesahkannya. Dia sudah pun terikat dengan perkawinan yang diatur, tiada ruang untuk berpatah balik. Kalau betul, wajah Michael terbayang jelas di pikirannya, matanya, hidungnya, malah nada suaranya, ada iras-iras dirinya. Berhari-hari berlalu, tetapi kejutan itu masih menghantuinya. Nama Michael Chen, wajahnya, dan kata-kata terakhir Lily yang menunggunya. Semuanya berlegar-legar di kepalanya. Dia tidak dapat menumpukan perhatian di pejabat maupun di rumah. Dia hilang selera makan dan tidak dapat tidur lena. Wajahnya begitu pucat sehingga pembantunya mula risau. Aku mesti siasat. Akhirnya, Tan Sri membuat keputusan. Dia perlu tahu siapa Michael Chan, adakah dia benar-benar anak Lily, dan mungkinkah dia juga anaknya. Selagi jawaban itu tidak ditemui, hidupnya tidak akan tenang. Beberapa hari kemudian, ketenangan masih belum kunjung tiba. Wajah Michael Chan sentiasa menghantuinya. Semasa mempengerusikan mesyuarat penting, atau ketika makan malam bersama keluarga, bayangan lelaki itu tidak pernah hilang dari pikiran. Tan Sri oke ke? Tanya Encik Rahim, pembantu pribadinya, dengan riak risau. Sudah berhari-hari Tan Sri tidak makan dengan betul. Tak ada apa-apa, cuma penat sikit. Tetapi wajahnya menunjukkan sebaliknya. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas, membuatnya kelihatan 10 tahun lebih tua. Malam itu, Tan Sri minum sendirian di bilik bacanya. Tangannya masih terketar-ketar ketika menuang whisky berusia 25 tahun. Kenangan bersama Lily kembali menerjah. Lily, betulkah dia anak kita? Bisiknya sambil mengeluarkan sebuah album lama. Di helaian paling belakang, terselit sekeping gambar.
Satu-satunya gambar mereka berdua diambil 50 tahun lalu di kampus university. Di dalam gambar, Lily tersenyum ceria dan Robert muda meletakkan tangannya di bahu Lily. Ketika itu, mereka merasakan dunia ini milik mereka. Kalaulah aku dapat pertahankan Kauma 1. Tan Sri menitiskan air mata sambil menatap gambar itu. Jika dia berani menentang kehendak keluarga, mungkin segalanya berbeza hari ini. Keesokan harinya, Tan Sri tekad. Dia tidak boleh terus begini. Rahim, masuk sekejap. Ya, Tan Sri, saya nak kamu siasat seseorang. Secara senyap, namanya Michael Chan. Encik Rahim mencatat sambil bertanya, maklumat apa yang Tan Sri perlukan? Segala-galanya. Latar belakang kelahiran, zaman kanak-kanak, pekerjaan sekarang. Siasat dengan teliti, terutamanya tentang hubungan keluarga. Baik, Tan Sri. Bila Tan Sri perlukan laporan ini, secepat mungkin. Dan ingat, ini rahasia. Suara Tan Sri kedengaran serius. Encik Rahim mengangguk faham dan berlalu keluar. Sehari, 2 hari berlalu. Tan Sri menunggu laporan dengan penuh debaran. Jika dahulu dia boleh membuat keputusan perniagaan bernilai jutaan ringgit dengan mudah, kini meneliti dokumen ringkas pun terasa sukar. Ayah nampak pelik sejak kebelakangan nih, kata anak sulungnya, David Tan, semasa makan malam. David, 45 tahun, memegang jawatan pengarah eksekutif di syarikat dan sedang disiapkan untuk mengambil alih perniagaan keluarga. Pelik macam mana? Ayah tak makan betul, kerja pun macam tak fokus. Ayah ada masalah kesehatan ke? Tak ada apa-apa, cuma penat sikit. Walaupun Tan Sri menjawab ringkas, David masih curiga. Dia tidak pernah melihat ayahnya berkelakuan begini. Pada hari ketiga, Encik Rahim akhirnya membawa laporan yang ditunggu-tunggu. Tan Sri, laporan mengenai Encik Michael Chan sudah siap. Jantung Tan Sri berdegup kencang. Saat kebenaran bakal terungkap. Apa hasilnya? Dilahirkan pada 15 Desember 1974. Nama ibu, Lily Chan. Ruangan nama bapa pada sijil kelahiran dibiarkan kosong. Tan Sri menahan nafas. Desember 1974. Kira-kira 6 bulan selepas dia dan Lily berpisah. Seterusnya, dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Selepas tamat sekolah menengah, dia terus bekerja. Sekarang, dia bekerja di sebuah bengkel kereta kecil. Encik Rahim menyambung, pernah berkahwin tetapi bercerai 5 tahun lalu, tiada anak. Sejak ibunya meninggal, dia tinggal seorang diri. Keadaan keuangannya tidak begitu baik. Dia tinggal di sebuah bilik sewa dan masih mempunyai hutang kos perubatan ibunya. Tan Sri mengangguk. Nampaknya benar, Lily membesarkannya seorang diri dengan penuh kesusahan. Ada apa-apa yang luar biasa lagi. Ada satu perkara. Menurut jiran-jiran, dia seorang anak yang sangat baik. Semasa ibunya sakit, dia menjaganya siang dan malam. Urusan pengebumian pun diuruskan dengan sempurna, walaupun terpaksa berhutang. Mendengar itu, hati Tan Sri bertambah pilu. Dia tiada di sisi Lily, tetapi anak itu berbakti sehingga ke akhir hayat. Dan satu lagi, Tan Sri, kata Encik Rahim perlahan. Dalam barangan peninggalan Puan Lily, ada beberapa pucuk surat. Encik Michael menyimpan surat-surat itu dengan sangat cermat. Yantong Tan Sri beregup kenkang. Surat? Mungkinkah surat-surat yang pernah dikirimkannya kepada Lily? Boleh tahu isi kandungan surat tuh? Itu agak sukar, Tan Sri. Terlalu pribadi. Tan Sri termenung. Ada cara untuk aku lihat surat-surat itu? Jika itu benar-benar surat darinya, dan jika anak itu benar-benar anaknya. Tan Sri perlukan siasatan lanjut. Tan Sri berpikir sejenak. Tak perlu. Buat Masani, cukuplah. Tapi ingat, perkara ini sangat rahasia. Selepas Encik Rahim keluar, Tan Sri termenung sendirian. Desember 1974. Anak itu lahir selepas mereka berpisah. Ruangan bapak kosong. Mungkinkah dia benar-benar anak aku? Tan Sri memegang kepalanya. Jika benar, bermakna hampir 50 tahun dia hidup tanpa mengetahui kewujudan anaknya. Ketika anaknya membesar dalam kesusahan, dia pula hidup mewah. Malam itu, dia tidak dapat tidur. Wajah Michael asik terbayang. Sekarang baru dia perasan, ada iras-iras dirinya. Terutamanya pandangan mata itu. Aku mesti jumpa dia lagi. Tan Sri membuat keputusan. Dia perlu bertemu Michael sekali lagi, untuk melihat dengan lebih dekat. Hanya dengan cara itu dia dapat memastikannya. Beberapa hari kemudian, Tan Sri kembali ke tanah perkuburan itu, berharap Michael akan datang lagi, tetapi tiada sesiapa di sana. Dia menunggu dari jauh, sejam, 2 jam,
Michael tidak muncul. Tak boleh macam nih. Dia memikirkan cara lain. Pergi ke bengkelnya, tapi itu akan menimbulkan syak wasangka. Beberapa hari selepas itu, peluang datang tanpa dijangka. Ketika Tan Sri berada di tanah perkuburan, dia ternampak kelibat Michael sedang mendaki lorong. Akhirnya, dia datang. Kali ini pun, Michael berpakaian sederhana, membawa sejambak bunga kecil. Tan Sri menahan nafas, memerhatikan setiap langkahnya. Cara berjalan, bentuk bahunya, ada sesuatu yang mengingatkannya pada dirinya sendiri. Di dalam hatinya, keyakinan bahwa lelaki itu adalah anaknya semakin menebal. Seminggu berlalu, tetapi pikiran Tan Sri masih tertumpu pada Michael. Laporan siasatan itu seakan mengesahkan segalanya. Kelahiran pada Desember 1974, ruangan Bapak yang kosong, semuanya sepadan. Dia memutuskan untuk pergi ke tanah perkuburan itu sekali lagi, kali ini dengan niat untuk berbual panjang dengan Michael. Tak perlu ikut, saya pergi sendiri, katanya kepada pemandunya. Tapi Tan Sri, jalan ke sana agak sukar. Tak apa, saya belum tua sangat. Tan Sri memandu sendiri ke sana. Sepanjang perjalanan, pikirannya berkecamuk. Jika Michael benar-benar anaknya, bagaimana harus dia mulakan perbualan? Dia tiba sekitar pukul 3 petang. Suasana sunyi kerana hari bekerja. Tan Sri duduk di hadapan pusara lili, menunggu. Kira-kira sejam kemudian, kelibat yang dikenalinya muncul. Michael. Kali ini dia kelihatan lebih letih, masih memakai baju kerja bengkel yang komot, hanya membawa beberapa kuntum bunga kekwa. Michael terkejut melihat Tan Sri. Tan Sri, jumpa lagi kita. Ya, selamat petang. Michael masih kelihatan kekok. Saya baru habis kerja. Tak apa, saya pun baru sampai. Satu pembohongan kecil untuk membuatkan Michael selesa. Michael mengangguk dan meletakkan bunga di hadapan pusara. Mak, saya datang. Hari ini kerja banyak sikit, jadi lambat. Melihat Michael melutut dan memberi hormat, hati Tan Sri tersentuh. Dia benar-benar seorang anak yang taat. Encik Michael, kalau tak keberatan, boleh ceritakan lebih lanjut tentang ibu awak? Tan Sri bertanya perlahan. Michael teragak-agak, tetapi kemudian mengangguk. Tanyalah apa saja. Ibu awak seorang yang macam mana? Wajah Michael serta-merta menjadi lembut. Dia seorang yang sangat baik. Walaupun hidup susah, dia sentiasa coba tersenyum. Dia tak pernah sekalipun marah atau merungut pada saya. Hidupnya susah, ya? Ya. Untuk besarkan saya seorang, dia kerja dari subuh sampai lewat malam. Kerja pembersihan, cuci pinggan di kedai kopi, kerja lebih masa di kilang. Tak ada kerja yang dia tak pernah buat. Suara Michael bergetar. Hati Tan Sri terasa sakit, begitu sekali penderitaan Lily. Walaupun begitu, dia anak saya masuk universiti. Tapi saya ni tak pandai belajar, jadi saya tamat sekolah menengah saja. Awak nak masuk universiti? Bukan saya, tapi ibu saya yang mahu. Dia selalu cakap, kau budak pandai, mesti masuk universiti, jadi orang hebat. Tapi saya lebih suka kerja guna tangan. Michael tersenyum kelat. Awak kerja di bengkel, kan? Ya, baiki kereta. Pelanggan tak ramai, tapi saya rasa ini kerja yang jujur. Tan Sri memandang tangan Michael. Penuh dengan kesan minyak dan calar, tapak tangannya kasar. Jauh berbeza dengan kehidupannya sendiri. Adakah awak menghadapi masalah keuangan? Michael teragak-agak sebelum menjawab jujur. Bolehlah. Ada hutang kos perubatan ibu, tapi cukuplah untuk hidup. Banyak hutang tuh? Dalam 20.000 ringgit. Kos rawatan ibu dulu tinggi. 20.000. Bagi Tan Sri, jumlah itu tidak seberapa. Tetapi bagi Michael, ia pasti satu beban yang besar. Awak tiada keluarga lain? Tak ada. Hanya saya dan ibu. Dulu pernah kawin, tapi dah cerai. Tak ada anak. Hati Tan Sri semakin pedih. Anaknya hidup sebatang kara. Pasti awak sunyi. Kadang-kadang. Terutamanya selepas ibu meninggal. Tapi saya coba hidup macam yang ibu ajar, sentiasa berusaha. Tiba-tiba, Michael mengeluarkan sepucuk sampul surat lama dari poketnya. Ini surat peninggalan ibu. Kadang-kadang bila saya baca, saya rasa bersemangat. Jantung Tan Sri berdegup kencang. Surat? Surat apa tuh? Surat yang ibu tinggalkan untuk saya. Tapi yang peliknya, ada juga surat yang saya terima masa kecil. Michael mengeluarkan sepucuk surat dari sampul itu. Tulisan tangannya sudah pudar. Yang ini saya dapat masa sekolah rendah. Ibu yang simpankan. Saat Tan Sri melihat surat itu, seluruh tubuhnya kaku. Tulisan tangan itu.
Jelas sekali tulisan tangannya sendiri dari 50 tahun yang lalu. Setiap kali hari jadi saya, ibu akan bacakan surat nih. Dia kata, ini dari ayah kau. Tapi dia tak pernah beritahu siapa pengirimnya. Michael memasukkan semula surat itu ke dalam sampul dengan cermat. Tan Sri terasa sesak nafas. Surat yang dia kirimkan kepada Lily. Lily menyimpannya selama 50 tahun. Apa yang tertulis dalam surat itu? Suara Tan Sri bergetar. Michael berpikir sejenak. Banyak kata-kata cinta dan maaf. Katanya dia pasti akan kembali, minta tunggu dia. Tan Sri tidak dapat menahannya lagi. Itulah suratnya. Surat terakhir yang dikirimkannya kepada Lily 50 tahun lalu. Tan Sri, oke ke? Muka Tan Sri pucat. Michael bertanya risau. Tan Sri coba mengawal diri. Tak apa, cuma ceritanya agak menyentuh hati. Saya pun selalu menangis bila baca surat nih. Saya tak tahu siapa ayah saya, tapi saya pasti dia sangat sayangkan ibu. Kata-kata Michael membuatkan dada Tan Sri terasa mahu pecah. Ya, aku sangat sayangkan dia. Tapi aku tak dapat lindungi dia. Encik Michael, pernah tak awak terfikir untuk cari ayah awak? Michael teragak-agak. Masa kecil, saya selalu tertanya-tanya. Kawan-kawan lain ada ayah, tapi saya tak ada. Tapi bila tengok ibu sedih, saya buang pikiran tuh. Kalau sekarang, kadang-kadang masih tertanya-tanya, siapa dia? Kenapa dia tinggalkan kami? Tapi kalau cari sekarang pun, apa yang akan berubah? Michael tersenyum pahit. Tapi saya teringin juga nak jumpa dia sekali, bukan untuk marah, tapi cuma nak tahu orangnya macam mana. Tan Sri terasa mahu menangis. Jika anak ini benar-benar anaknya, dan dia tidak berdendam. Encik Michael, kalaulah betul. Tan Sri coba memulakan, tetapi ayatnya tergantung. Dia tidak tahu bagaimana hendak menyatakannya. Ya, tak ada apa-apa. Saya yakin dia seorang ayah yang baik. Akhirnya, Tan Sri tidak mampu memberitahu kebenaran. Masanya belum tiba. Matahari mula terbenam. Saya minta diri dululah. Esok kena kerja awal, kata Michael sambil bangun. Baiklah. Hati-hati, Tan Sri pun sama. Harap kita jumpa lagi. Michael menunduk hormat dan berlalu pergi. Tan Sri memandang belakang anaknya dengan hati yang hancur. Dia memang anak aku. Kini dia yakin. Surat itu, tarikh lahirnya, dan pandangan mata itu, semuanya adalah bukti. Tetapi apa yang harus dilakukannya? Bolehkah dia tiba-tiba muncul selepas 50 tahun dan mengaku sebagai ayah? Adakah anak itu akan menerimanya? Tan Sri berdiri sendirian di hadapan pusara, berbisik kepada Lily. Anak kita dah besar jadi orang yang hebat, Lily. Terima kasih, maafkan aku. Malam itu, Tan Sri tidak dapat tidur. Wajah Michael, kata-katanya, dan surat yang ditunjukkannya, semuanya berlegar-legar di pikirannya. Dia perlu membuat keputusan. 2 minggu berlalu, tetapi Tan Sri masih belum dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Kejutan daripada surat yang ditunjukkan oleh Michael terlalu besar. Di pejabat, dia tidak dapat menumpukan perhatian. Ketika meneliti kontrak penting, wajah Michael muncul. Semasa mesyuarat lembaga pengarah, suaranya terngiang-ngiang. Tan Sri betul-betul tak apa-apa ke? Encik Rahim bertanya lagi dengan nada bimbang. Wajah Tan Sri semakin hari semakin teruk. Tak ada apa-apa, cuma penat sikit. Tetapi dia jauh dari oke. Petang itu, Tan Sri membuat satu keputusan penting. Dia perlukan bukti yang lebih kukuh. Rahim, boleh kamu aturkan pertemuan dengan penjaga tanah perkuburan tuh? Tanah perkuburan yang mana, Tan Sri? Tanah perkuburan Damai Abadi. Cari penjaga yang sudah lama bekerja di situ. Walaupun hairan, Encik Rahim mengangguk. Baik, Tan Sri. Keesokan harinya, Tan Sri pergi ke pejabat pengurusan tanah perkuburan. Di sana, dia bertemu dengan Pak Cik Choi, seorang lelaki berusia 78 tahun yang telah bekerja di situ selama hampir 30 tahun. Selamat datang, Tan Sri. Ada apa yang boleh saya bantu? Sapa Pak Cik Choi dengan hormat. Saya nak tanya sikit tentang pusara Puan Lily Chan. Riak wajah Pak Cik Choi sedikit berubah. Oh, mendiang Puan Lily, kasihan dia. Pak Cik tahu apa-apa tentang dia? Tentu saja. Saya kenal dia sampai akhir hayatnya. Pak Cik Choi duduk dan mula bercerita. Kali pertama dia datang cari tapak kubur kira-kira 7 tahun lalu. Dia datang seorang diri, tanya tapak yang paling murah. Hati Tan Sri pedih. Lily sudah menyiapkan kuburnya sendiri semasa masih hidup. Masa tuh dia dah sakit teruk ke? Ya. Katanya kanker paru-paru peringkat akhir. Dia datang dengan anaknya. Budak tuh, baik betul orangnya. Anaknya? Ya, si Michael tuh.
Anak yang sangat baik, jaga ibunya siang malam. Pak Cik Choi mengangguk. Selepas ibunya meninggal pun, dia tak pernah lupa datang. Hujan ke, panas ke, sebulan sekali mesti dia datang. Pak Cik ada ingat apa-apa yang mendiang Puan Lili pernah cakap? Pak Cik Choi berpikir sejenak. Dia selalu cakap perkara yang pelik. Satu hari nanti dia akan datang. Kena tunggu sikit lagi. Macam tengah tunggu seseorang. Jantung Tan Sri berdegup kencang. Pak Cik rasa dia tunggu siapa? Entahlah, dia tak pernah cerita pada anaknya tentang ayah budak tu. Jadi saya agak, mungkin dia tunggu ayah budak tu lah. Pak Cik Choi menyambung, masa di hospital pun macam tu. Michael cerita, ibunya selalu meracau, Robert akan datang. Seluruh tubuh Tan Sri kaku. Robert. Namanya. Pak Cik kenal ke siapa Robert tu? Tak tahu. Michael pun kata dia tak tahu. Katanya itu kali pertama dia dengar ibunya sebut nama tu. Pak Cik Choi mengeluh. Kesian betul. Beberapa hari sebelum dia meninggal, dia ada pesan pada saya, Pak Cik, kalau Robert datang, tolong beritahu dia saya dikuburkan di sini. Tan Sri tidak dapat menahannya lagi. Lili menunggunya sehingga ke saat terakhir. Tapi ada satu perkara yang pelik, sambung Pak Cik Choi. Sejak beberapa tahun ini, memang ada seorang lelaki selalu datang. Dia buat upacara sembahyang dengan begitu teliti. Saya agak, mungkin dialah Roberto. Tan Sri terasa sesak nafas. Orang macam mana tuh? Seorang lelaki berumur. Selalu pakai sut kemas. Cara dia buat sembahyang tuh, nampak ikhlas betul. Rasanya dia pernah terserempak dengan Michael beberapa kali. Pak Cik Choi meneliti wajah Tan Sri. Jangan-jangan Tan Sri lah orangnya. Tan Sri tergamam, tidak tahu hendak menjawab apa. Tak mengapalah, siapapun tak penting. Asalkan ada yang ingat pada mendiang, itu sudah cukup baik. Pak Cik Choi tersenyum mesra. Tapi ada satu lagi perkara yang saya nak beritahu. Apa dia? Ada barang-barang peninggalan Puan Lili. Michael simpankan di sini. Yantung Tan Sri Badiba. Barang apa? Surat-surat, gambar, dan sebuah diari. Michael kata dia terlalu sedih untuk kemaskan semua tuh, jadi dia tinggalkannya dalam loker simpanan di sini. Pak Cik Choi menunjuk ke arah satu sudut di pejabat. Tan Sri nak tengok? Kalau dapat kebenaran Michael, saya boleh tunjukkan. Tan Sri teragak-agak. Dia mahu melihatnya, tetapi tidak boleh tanpa kebenaran Michael. Tak apalah, saya tak boleh buat macam tu. Baiklah kalau macam tu. Nanti saya tanyakan pada Michael. Tiba-tiba, dari jauh, kelihatan satu kelibat yang dikenali. Michael sedang berjalan menuju ke pejabat. Hah, panjang umur. Michael pun dah sampai, kata Pak Cik Choi sambil melambai. Michael terkejut melihat Tan Sri di situ. Tan Sri, tak sangka jumpa di sini. Ya, selamat petang. Pak Cik Choi menjelaskan. Michael, Tan Sri ini datang sebab nak tahu lebih lanjut tentang mendiang ibu kamu. Michael kelihatan heran. Tentang ibu saya? Ya. Kalau tak keberatan, boleh saya lihat barang-barang peninggalan ibu awak? Tan Sri bertanya dengan suara bergetar. Michael terdiam seketika, kemudian mengangguk. Boleh. Pak Cik, tolong ambilkan kotak tuh. Pak Cik Choi membawa keluar sebuah kotak besar dari bilik simpanan. Ini semua barang yang ibu simpan sepanjang hayatnya, kata Michael sambil membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat timbunan surat lama, gambar-gambar pudar, dan sebuah diari tebal. Melihat semua itu, Tan Sri terasa mahu menangis. Surat-surat nih, yang awak tunjukkan hari itu ke? Ya, betul. Michael mengeluarkan beberapa keping surat. Tan Sri dapat mengecam tulisan tangannya. Memang benar, itu semua surat yang pernah dikirimkannya kepada Lili. Dan gambar nih juga. Michael menghulurkan sekeping gambar lama. Gambar yang diambil 50 tahun lalu di kampus University. Robert muda dan Lili tersenyum bersama. Tan Sri kaku sepenuhnya. Tiada lagi keraguan. Michael memang anaknya. Tan Sri oke ke? Muka Tan Sri pucat, tanya Michael risau. Tak apa. Cuma terharu. Tetapi di dalam hatinya, ribut sedang melanda. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Haruskah dia berterus terang? Michael membuka diari itu. Ini diari ibu. Dalam ni pun banyak cerita tentang lelaki bernama Roberto. Tan Sri tidak berani melihat diari itu. Apa yang Lili tulis tentangnya? Adakah kata-kata kebencian atau rindu? Encik Michael, saya rasa saya kena pergi sekarang. Tan Sri tidak tahan lagi. Beban kebenaran itu terlalu berat. Baiklah, Tan Sri, hati-hati.
Tan Sri berjalan terhuyung-hayang keluar dari pejabat itu. Di dalam kereta, dia menangis semahunya. Dia tidak sangka kebenaran yang tersembunyi selama 50 tahun ini begitu menyakitkan. Anaknya wujud, dan Lily meninggal dunia sambil menunggunya. Kini, dia harus menanggung semua ini sendirian. Sudah tiba masanya untuk membuat keputusan. Mengaku atau terus bersembunyi. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya buntu. Tetapi jauh di sudut hatinya, dia sudah tahu jawabannya. Setelah berpikir selama seminggu, Tan Sri membuat satu keputusan besar. Dia tidak boleh terus begini. Walaupun sudah yakin Michael adalah anaknya, dia tidak boleh tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai ayah. Dia memikirkan cara lain. Mungkin dia boleh mulakan dengan membantu masalah keuangan Michael. Sambil itu, dia dapat mengeratkan hubungan secara semula jadi. Rahim, boleh dapatkan nomor telepon Michael Chen? Boleh, Tan Sri. Saya ada catatkannya semasa siasatan. Hubungi dia. Ajak dia makan tengah hari dengan saya. Katakan saya ada perkara nak bincang. Walaupun heran dengan tindakan Tan Sri yang luar biasa itu, Encik Rahim hanya mengangguk. Pukul 1 tengah hari, Tan Sri menunggu Michael di sebuah restoran Melayu eksklusif. Kira-kira setengah jam kemudian, Michael tiba. Pakaiannya masih sederhana, tetapi dia kelihatan kemas. Maaf, Tan Sri, saya lambat. Tak apa, saya pun baru sampai. Duduklah. Michael duduk dengan perasaan kekok. Suasana restoran mewah itu jelas membuatnya tidak selesa. Terkejut saya hubungi tiba-tiba, sikit, jawab Michael jujur. Kenapa Tan Sri nak jumpa saya? Saya cuma nak dengar lebih banyak cerita tentang ibu awak. Satu lagi pembohongan. Sebenarnya, dia hanya mahu makan bersama anaknya. Apabila makanan tiba, Michael bertambah segan. Hidangan mewah yang terhidang di atas meja pastinya berharga ratusan ringgit. Makanlah, jangan segan. Terima kasih. Melihat Michael makan dengan begitu berhati-hati, hati Tan Sri terasa pedih. Anaknya hidup dalam keadaan serba kekurangan. Encik Michael, kerja macam mana sekarang? Bolehlah. Sejak kebelakangan ini banyak kereta rosak, jadi adalah kerja sikit. Pendapatan cukup? Michael teragak-agak. Sejujurnya, tak berapa cukup. Ada hutang kos perubatan ibu lagi, tapi cukuplah untuk makan. Tan Sri merasakan ini adalah peluangnya. Kalau saya boleh bantu? Hah? Michael terkejut. Memandangkan awak ada masalah keuangan, mungkin saya boleh tolong sikit. Tak boleh, Tan Sri, tak boleh. Michael menolak sambil menggelengkan kepala. Kenapa Tan Sri nak tolong saya? Anggaplah ini tanda ingatan saya pada ibu awak. Saya sedih bila dengar dia hidup susah, kata Tan Sri perlahan. Saya betul-betul tak apa-apa, Tan Sri, saya boleh kerja kuat. Tapi awak ada hutang. 20.000 tuh. Bagi saya tak banyak. Tan Sri, Michael memotong. Suaranya tegas. Saya susah bukan sebab duit. Kalau bukan duit, apa yang susah? Michael terdiam seketika. Maruah ibu saya. Maruah? Sepanjang hidup, ibu besarkan saya seorang diri. Dia tahu orang mengata tentangnya. Ibu tunggal, perempuan yang tak pandai jaga lelaki. Suara Michael bergetar. Tapi ibu tak pernah sekalipun buruk-burukan ayah saya. Sebaliknya, dia tunggu. Hati Tan Sri terasa direntap. Saya pun nak tunggu macam ibu. Saya percaya satu hari nanti, ayah saya akan muncul dan minta maaf pada ibu. Kalau itu betul-betul berlaku, saya akan maafkan dia, jawab Michael tegas. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Pulihkan nama baik ibu saya. Beritahu dunia, ibu saya bukan ibu tunggal yang dibuang, tapi seorang wanita yang pernah dicintai. Itu saja. Tan Sri terdiam. Michael tidak mahukan uang, tetapi maruah ibunya. Jadi, walaupun Tan Sri tawarkan duit, saya tak boleh terima. Bukan itu yang saya mahu. Michael mengangkat muka dan memandang tepat ke arah Tan Sri. Jangan-jangan, Tan Sri kenal ayah saya? Pada saat itu, jantung Tan Sri seakan berhenti berdegup. Michael sudah mengesyaki sesuatu. Kenapa awak tanya macam tuh? Sebab, Tan Sri nampak macam kenal sangat dengan ibu saya. Michael mengeluarkan surat dari poketnya, surat yang sama, tulisan tangan dalam surat ini, macam sama, dengan tulisan tangan Tan Sri. Seluruh tubuh Tan Sri kaku. Michael memang sudah tahu. Mungkinkah kebetulan? Sebelum meninggal, ibu ada cakap, kata Michael sambil membuka surat itu. Robert pasti akan datang. Dia seorang yang pegang pada janji. Dan nama penuh Tan Sri. Bukankah Robert Tan?
Tan Sri tidak dapat bernafas. Rahasianya terbongkar. "Ensik Michael, itu, adakah Tan Sri ayah saya?" Michael bertanya terus terang. Tan Sri tidak mampu menjawab, tangannya menggeletar sehingga gelas di tangannya hampir jatuh. "Jawablah." Suara Michael tenang tetapi tegas. Saya. Tan Sri tidak dapat menyusun kata. Dia tidak sangka rahasia 50 tahun akan terbongkar begini. Kalau betul, kenapa baru sekarang muncul? Suara Michael kini bercampur dengan nada marah. "Ibu tunggu begitu lama. Kenapa masa dia masih hidup, Tan Sri tak datang?" "Mikhail, jangan panggil saya anak." Michael bangun. "Orang yang tak pernah jadi ayah selama 50 tahun, tak layak panggil saya anak sekarang." Tan Sri terasa hancur. Kemarahan Michael memang wajar, tetapi kata-katanya sangat menyakitkan. "Maafkan ayah. Ayah betul-betul minta maaf. Maaf saja tak cukup." Michael memasukkan semula surat itu ke dalam poket. "Tan Sri tahu tak betapa susahnya ibu besarkan saya seorang diri? Tahu tak betapa ramainya orang pandang serong pada kami?" Tan Sri tidak berani mengangkat muka, tapi ibu tak pernah sekalipun mengeluh. Dia selalu pujuk saya, "Ayah kau orang baik. Dia ada sebab tak dapat datang." Suara Michael bergetar. "Demi ibu, tolonglah pulihkan nama baiknya. Apa yang perlu ayah buat? Beritahu dunia. Beritahu semua orang, Lily Chan adalah wanita yang dicintai oleh Tan Sri Robert Tan. Dia bukan ibu tunggal, tapi wanita yang melahirkan anak hasil cinta." Michael bersedia untuk pergi. "Itu saja yang saya mahu. Duit, saya tak perlukan." "Mikhail, tunggu. Saya bagi Tan Sri masa untuk berpikir. Tapi jangan terlalu lama. Ibu saya sudah tunggu 50 tahun. Saya tak sanggup tunggu selama itu." Michael berlalu pergi, meninggalkan Tan Sri yang terduduk longlai. Sudah tiba masanya untuk memilih. Mengaku atau terus bersembunyi. Tetapi Tan Sri sudah tahu, tuntutan Michael adalah wajar. Itulah satu-satunya perkara yang boleh dilakukannya untuk Lily dan Michael. Malam itu, Tan Sri berpikir panjang. Jika dia mendedahkan kebenaran, apa akan jadi? Syarikatnya, keluarganya, pandangan masyarakat, tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada semua itu, tanggung jawab yang telah diabaikannya selama 50 tahun. Setelah mendapat kepastian, beberapa hari berlalu, tetapi kata-kata terakhir Michael masih terngiang-ngiang. "Jangan terlalu lama." Di pejabat, dia tidak dapat menumpukan perhatian. Semasa mesyuarat penting, wajah marah Michael terbayang. Ayah betul-betul nampak pelik," kata David lagi. Dia tidak pernah melihat ayahnya begitu tertekan. "Ada masalah apa sebenarnya? Masalah syarikat ke?" "Tak ada apa-apa." Tetapi David tetap curiga. Sebenarnya, Tan Sri sedang membuat satu keputusan besar. Dia akan mendedahkan kebenaran, seperti yang diminta Michael. Sudah tiba masanya untuk menamatkan beban yang dipikulnya selama 50 tahun. Tetapi masalahnya, bagaimana reaksi keluarganya nanti, terutamanya David. Petang itu, Tan Sri menghubungi Michael. "Michael, ini saya." "Ya, Tan Sri." Suara Michael masih dingin. "Boleh kita jumpa? Ada perkara penting saya nak cakap." "Di mana?" "Di kubur Ibu Awat." "Boleh?" Michael terdiam seketika. "Baiklah, 1 jam lagi saya sampai." Sejam kemudian, Tan Sri sudah menunggu di hadapan pusara Lily. Tidak lama kemudian, Michael tiba. Mereka berdua diam seketika. "Apa yang Tan Sri nak cakapkan?" Michael memulakan. Tan Sri menarik nafas dalam-dalam. Kamu betul. Kamu memang anak ayah." Suaranya bergetar. Walaupun sudah menduga, mendengarnya secara langsung memberikan perasaan yang berbeza kepada Michael. "Kenapa baru sekarang?" "Ayah tak ada keberanian. Dulu, dan sampai sekarang." Tan Sri melutut di hadapan pusara Lily. "Lily, maafkan saya. Saya betul-betul minta maaf." Michael memandang ayahnya dengan perasaan bercampur baur. Ada marah, tetapi ada juga simpati. Apa yang berlaku 50 tahun lalu? Tan Sri mengangkat muka memandang anaknya. Ayah cintakan dia, sangat-sangat cinta. Tapi, suaranya tersekat, tapi tentangan keluarga terlalu kuat. Mereka takkan benarkan anak seorang taikun kawin dengan orang biasa. Jadi Tan Sri tinggalkan ibu saya. Bukan tinggalkan. Ayah tak mampu pertahankan dia. Sama saja maksudnya. Tan Sri terdiam. Kata-kata Michael benar. Kalau masa tu ayah tahu ibu kamu mengandung. Kalau tahu pun, apa bezanya? Tan Sri tetap takkan berani lawan keluarga, kan? Kata-kata Michael tepat menusuk hatinya. Ya, mungkin dia tetap tidak akan berani, kamu betul.
Tan Sri menunduk. Sebab itulah ayah lebih rasa bersalah. Sepanjang kamu lahir dan membesar, ayah tak pernah cari. Pernah terfikir nak cari? Pernah. Tapi tak ada keberanian. Sepanjang hidup Tan Sri macam tuh, ya, hidup tanpa keberanian. Kata-kata itu paling menyakitkan bagi Tan Sri, karena ia adalah kebenaran. Tapi sekarang tidak lagi. Tan Sri mengangkat muka. Ayah akan buat seperti yang kamu minta. Ayah akan beritahu dunia. Betul ke? Michael kelihatan terkejut. Dia tidak sangka ayahnya akan benar-benar melakukannya. Ya, ayah akan beritahu semua orang, Lily Chan adalah wanita yang dicintai Robert Tan, dan kamu, anak Robert Tan, suara Tan Sri tegas. Michael terdiam. Kalau macam tuh, syarikat macam mana? Keluarga Tan Sri? Ayah tak tahu, tapi ayah tak peduli. Ini tanggung jawab yang dah tertangguh selama 50 tahun, dah tiba masanya untuk selesaikan. Michael berasa serba salah. Inilah yang dimintanya, tetapi apabila ia menjadi kenyataan, perasaannya berbeza. Tan Sri, ayah. Buat pertama kalinya, Michael memanggilnya begitu. Mata Tan Sri berkaca. Terima kasih. Tapi saya ada syarat. Suara Michael masih tegas. Apa dia? Jangan iktiraf saya sebagai anak. Apa? Tan Sri terkait. Cukup sekadar pulihkan nama baik ibu saya. Saya tak mau jadi anak Tan Sri. Kenapa? Kenapa makam tuh? Selama 50 tahun saya hidup tanpa ayah. Sekarang pun saya tak perlukan ayah. Kata-kata Michael menikam kalbu Tan Sri. Dan sejujurnya, saya dah maafkan. Tapi saya tak boleh sayangkan Tan Sri. Tan Sri terasa hancur, tetapi dia faham perasaan Michael. Baiklah. Ayah akan buat seperti yang kamu mahu. Tiba-tiba, kedengaran bunyi kereta dari jauh. Macam kereta rumah ayah, bisik Tan Sri. Memang benar, itu kereta David. Dia keluar dari kereta dan berjalan ke arah mereka dengan riak wajah keliru. Ayah, buat apa kat sini? Dan, siapa nih? Tan Sri dan Michael saling berpandangan. Inilah permulaannya. David, Tan Sri memulakan. Ini. Lidahnya keluh. Tetapi dia tidak boleh bersembunyi lagi. Ini abang kamu. David terpinga-pinga. Abang, apa maksud ayah nih? 50 tahun lalu, ayah ada seorang wanita yang ayah cinta, dia lahirkan seorang anak. Michael, anak lelaki ayah. Wajah David pucat lesi. Apa nih, ayah? Ayah bergurau ke? Dia mulai hilang kawalan. Ayah, sedarlah sikit, apa semua nih? David, bertenang. Tiba-tiba ayah kata saya ada abang. David menjeling Michael dengan marah. Kau dah cakap apa pada ayah aku? Kau nak duit, kan? David, jerit Tan Sri. Michael memang abang kamu. Kalau nak buat ujian DNA pun ayah tak kisah. David tidak percaya. Dia coba menerpa ke arah Michael. Kau buat apa pada ayah aku, hah? David, berhenti. Tan Sri menghalang. Michael berkata dengan tenang, saya tak minta apa-apa. Bukan duit, bukan harta, bukan keluarga. Habis tu kau nak apa? Saya cuma nak nama baik ibu saya dipulihkan. David bertambah keliru. Situasi ini langsung tidak sama seperti yang dijangkanya. Ayah, betul ke semua nih? Tanya David dengan suara bergetar. Tan Sri mengangguk. Ya, 50 tahun lalu, ayah benar-benar cintakan seorang wanita. David hampir terduduk. Imej ayahnya yang selama ini dikenali, hancur berkecai. Jadi, ayah nak beritahu semua orang tentang nih? Ya, ayah mesti. Syarikat macam mana, ayah? Keluarga kita? Suara David kedengaran putus asa. Ayah tak tahu. Tapi ini perkara yang betul untuk dilakukan. Tekad Tan Sri tidak dapat digugat. Michael hanya memerhatikan perbualan ayah dan anak itu dengan perasaan yang kompleks. Semuanya baru sahaja bermula. Dan permulaan segalanya adalah pada musim bunga tahun 1970 Taga. Kim Tae-jun, atau Robert Tan yang berusia 22 tahun, merupakan pelajar tahun 3 di Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, Universiti Malaya. Keluarganya sudah merancang seluruh masa depannya. Robert, kamu harapan keluarga kita, ayahnya sering berpesan, menekankan tentang tanggung jawab. Kamu kena ingat, syarikat dan harta yang akan kamu warisi ini besar, tanggung jawabnya pun besar. Robert coba memenuhi harapan itu. Dia cemerlang dalam pelajaran dan sentiasa menurut kehendak keluarga. Tetapi pada suatu hari di bulan April, di perpustakaan, takdir menemukan mereka. Maaf, buku nih. Abang dah habis baca ke? Satu suara lembut menegur. Robert mengangkat muka.
Seorang gadis cantik berdiri di hadapannya. Rambutnya disisir rapi, matanya jernih, senyumannya manis. Robert jatuh cinta pandang pertama. Oh, ya, dah habis. Ambillah. Terima kasih. Gadis itu ialah Lily Chan, pelajar tahun 2 dari Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Dia datang dari keluarga sederhana, seorang yang rajin dan baik hati. Sejak hari itu, Robert sering terserempak dengan Lily di perpustakaan. Pada mulanya dia sangka ia kebetulan, tetapi sebenarnya Robert sengaja datang pada waktu yang sama dengan Lily. Kumpa lagi kita. Ya, nampaknya macam tuh. Selepas sebulan, Robert memberanikan diri. Kalau ada masa, sudi tak minum dengan saya? Lily teragak-agak, tetapi kemudian mengangguk. Dari situ, hubungan mereka semakin rapat. Mereka minum bersama, berjalan-jalan di kampus, dan kadang-kadang bertemu janji di Taman Tasik Perdana. Lily, apa impian awak? Saya nak jadi cikgu. Saya suka mengajar budak-budak. Impian yang baik. Awak pasti jadi cikgu yang hebat. Abang pula? Saya tak ada impian. Saya kena ikut jalan yang keluarga dah tetapkan. Mendengar nada suara Robert yang sedikit hambar, Lily berasa simpati. Pasti ada impian abang sendiri. Kalau ada pun, mungkin impian saya ialah untuk hidup biasa dengan awak. Pengakuan Robert membuatkan muka Lily merah padam. Cinta mereka semakin mendalam. Pada musim panas 1973, Robert meluahkan perasaannya secara rasmi. Lily, sudi tak jadi kekasih saya? Ya, saya pun sukakan abang. Bermula musim luruh itu, mereka menjadi pasangan kekasih. Ia adalah cinta pertama bagi Robert, begitu juga dengan Lily. Tetapi masalah mula timbul. Keluarga Robert sudah pun memilih calon istri untuknya. Robert, lepas kamu tamat belajar, kita akan adakan majelis pertunangan, kata ibunya suatu hari. Bertunang? Ya. Dengan anak perempuan keluarga hartawan. Semua orang setuju kamu berdua sangat sepadan. Dunia Robert terasa gelap. Ibu, saya tak nak kahwin lagi. Apa kamu cakap nih? Kamu anak sulung, mesti kahwin. Jangan-jangan kamu dah ada perempuan lain? Soalan tajam ibunya membuatkan Robert terdiam. Malam itu, dia bertemu Lily dan menceritakan segalanya. Kalau macam tuh, apa akan jadi pada kita? Wajah Lily pucat. Saya tak tahu, tapi saya takkan putus asa. Saya akan coba pujuk keluarga saya. Tetapi realitinya tidak semudah itu. Apabila Robert menceritakan tentang Lily di rumah, keadaan menjadi tegang. Apa? Bercinta? Ayahnya menjerit marah. Putuskan hubungan dengan perempuan tuh sekarang juga. Jatuh maruah keluarga kita nanti. Ayah, Lily orang baik. Baik pun apa gunanya kalau taraf keluarga tak sama? Ibunya juga menentang. Robert, sedarlah. Kamu anak Taikun. Kamu tak boleh kawin dengan sebarangan orang. Tapi saya cintakan dia. Cinta? Apa pentingnya semua tuh? Perkawinan adalah antara keluarga. Robert berasa putus asa. Seluruh keluarganya menentang. Selama beberapa bulan, dia coba memujuk, tetapi sia-sia. Malah, pergerakannya mula diawasi. Pada musim bunga 1974, keadaan menjadi lebih teruk. Keluarganya menetapkan tarikh pertunangan pada bulan Jun. Robert benar-benar hilang harapan. Malam itu, dia bertemu Lily untuk kali terakhir. Lily, maafkan saya. Keluarga saya paksa saya bertunang. Jadi, kita dah berakhir? Air mata Lily berlinangan. Tak. Saya akan cari jalan. Awak tunggu saya, ya? Bila saya dah ambil alih syarikat, saya akan ada kuasa untuk tentukan hidup saya sendiri. Berapa lama saya kena tunggu? Saya tak tahu. Tapi saya janji akan kembali. Robert menulis sepucuk surat, penuh dengan kata-kata cinta, maaf, dan janji untuk kembali. Simpan surat nih, sampai saya kembali. Lily menangis sambil menerima surat itu. Saya akan tunggu, abang, sampai bila-bila pun. Itulah pertemuan terakhir mereka. Pada bulan Jun, Robert bertunang, dan tahun berikutnya, dia berkahwin. Tetapi hatinya sentiasa bersama Lily. Lily benar-benar menunggu, tetapi Robert tidak dapat kembali. Selepas berkahwin, kawalan keluarga semakin ketat, dan dia sibuk dengan urusan syarikat. Beberapa bulan kemudian, dia terdengar kabar angin Lily mengandung. Anak aku dia mahu mencari kepastian, tetapi tidak berdaya. Akhirnya, Robert hanya membiarkan masa berlalu, menenggelamkan diri dalam kerja, hidup seperti yang telah diaturkan. Tetapi dia tidak pernah melupakan Lily. Begitulah 50 tahun berlalu, dan kini, di hadapan pusara itu,
berhadapan dengan anaknya, Robert sadar betapa besar dosa yang telah dilakukannya sepanjang hidup, dan sudah tiba masanya untuk menebusnya. Lily, maafkan aku. Walaupun dah lambat 50 tahun, aku akan iktiraf anak kita. Angin bertiup, menggugurkan daun-daun ke atas pusara, seolah-olah Lily menjawabnya. David, yang mendengar keseluruhan cerita itu, terdiam. Dia tidak sangka ayahnya mempunyai masa lalu seperti itu. Michael juga sama. Mendengar kisah sebenar lelaki yang ditunggu ibunya, rasa marahnya bertukar menjadi simpati. Sekarang, apa rancangan ayah? Tanya Michael perlahan. Ayah akan tunaikan janji. Ayah akan dedahkan segalanya. Suara Tan Sri Robert Tan tegas. Satu keputusan berani yang dibuat selepas 50 tahun. Beberapa hari kemudian, tekad Tan Sri semakin utuh. Selepas menceritakan segalanya, dia merasakan sudah tiba masanya untuk dunia tahu. Rahim, sediakan satu sidang media. Sidang media? Untuk apa, Tan Sri? Saya ada pengumuman pribadi. Penting. Jemput semua syarikat media utama. Walaupun hairan, Encik Rahim mengangguk. Ini kali pertama Tan Sri mengadakan sidang media pribadi. Bila tarikhnya, Tan Sri, Jumat ini pukul kaksi petang. Berita itu tersebar, dan syarikat mula heboh. Apa yang akan diumumkan oleh Tan Sri Robert Tan? Pengganti? Rancangan perniagaan baru? Tiada siapa yang tahu. David datang bertemu ayahnya. Ayah, betul ke ayah nak dedahkan semua nih? Ya. Ayah dah fikirkan apa akan jadi pada syarikat? Harga saham boleh jatuh. Ada perkara yang lebih penting daripada itu, David. Apa yang lebih penting? Tanggung jawab yang dah tertangguh selama 50 tahun. Tan Sri memandang keluar jendela. Ayah tak boleh hidup dalam penipuan lagi. Walaupun faham perasaan ayahnya, David risau tentang akibatnya. Sekurang-kurangnya, bincanglah dengan keluarga dulu. Keputusan ayah muktamad. Sementara itu, Michael bekerja seperti biasa di bengkelnya, tetapi pikirannya bercelaru. Adakah Tan Sri akan menunaikan janjinya? Jika ya, bagaimana hidupnya akan berubah? Bos, oke ke? Tanya pekerjanya. Oke. Kumapenat sikit. Hari Jumat tiba. Pukul 2 petang, sidang media bermula. Dewan di sebuah hotel terkemuka dipenuhi puluhan wartawan. Tan Sri, berpakaian kemas, naik ke pentas. Wajahnya pucat, tetapi matanya menunjukkan ketegasan. Selamat petang semua, saya, Robert Tan. Dia menarik nafas dalam-dalam. Tujuan saya memanggil Anda semua hari ini adalah untuk membuat satu pengakuan tentang rahasia yang telah saya simpan sepanjang hidup saya. Para wartawan mula berbisik. 50 tahun yang lalu, saya mempunyai seorang wanita yang sangat saya cintai. Semua terkejut. Tidak disangka seorang taikun akan mendedahkan kisah pribadi sebegini. Namanya Lily Chan. Beliau telah meninggal dunia 5 tahun lalu. Suara Tan Sri bergetar. Saya mahu berkahwin dengannya, tetapi dihalang oleh keluarga. Akhirnya, saya berkahwin dengan wanita pilihan keluarga, dan Puan Lily membesarkan anak kami seorang diri, anak itu. Anak saya. Dewan menjadi senyap sunyi. Semua tergamam. Namanya Michael Chen. Kini berusia 48 tahun, seorang mekanik kereta. Dia adalah anak kandung saya yang tidak pernah saya iktiraf. Suasana menjadi riuh. Lampu kamera berkelip-kelip. Selama 50 tahun, saya menyembunyikan kebenaran ini. Saya seorang yang pengecut dan tidak bertanggung jawab. Air mata mula mengalir di pipi Tan Sri. Puan Lily menunggu saya sepanjang hayatnya, tetapi saya tidak pernah ada di sisinya. Walaupun sudah terlambat, saya ingin memberitahu kebenaran. Puan Lily bukan ibu tunggal yang dibuang. Beliau adalah wanita yang pernah saya cintai, dan seorang ibu hebat yang telah membesarkan anak saya dengan sempurna. Seorang wartawan bertanya, Tan Sri, bagaimana dengan pewaris syarikat? Michael tidak berminat dengan urusan syarikat. Dia hanya mahu nama baik ibunya dipulihkan. Bagaimana dengan harta pusaka? Dia juga tidak mahukannya. Michael seorang yang sangat berjiwa murni. Adakah keluarga Tan Sri tahu tentang ini? Tidak. Tiada siapa yang tahu. Hari ini adalah kali pertama saya mendedahkannya. Sidang media yang berlangsung selama 30 menit itu mengejutkan seluruh negara. Beberapa jam kemudian, berita tersebar luas. Tan Sri Robert Tan dedah kewujudan anak luar nikah selepas 50 tahun. Kisah cinta terhalang seorang taikun. Internet menjadi heboh. Reaksi orang ramai pelbagai. Ada yang memuji keberaniannya. Ada yang mengkritiknya sebagai tindakan hipokrit. Michael melihat berita itu di bengkelnya.
Perasaannya bercampur baur. "Bos, betul keni?" tanya pekerjanya, terkejut. "Ya, betul. Jadi bos ni anak tekun lah. Lebih kurang macam tu." Tetapi riak wajah Michael tidak gembira. Di rumah, David melihat berita dengan perasaan yang hancur. "Macam mana aku nak pergi kerja esok?" Malam itu, Tan Sri minum sendirian. Dia akhirnya melepaskan beban yang dipikulnya selama 50 tahun. Telepon berbunyi. "Michael, Tan Sri, saya dah tengok berita." "Ya, ayah dah tunaikan janji." "Terima kasih," suara Michael tenang. "Sekarang, ibu saya boleh berehat dengan aman." "Michael." "Ya, ayah. Ayah betul-betul minta maaf. Tak perlu cakap macam tu lagi. Semuanya dah berakhir." Michael meletakkan telepon. Tan Sri memandang keluar jendela. Ini adalah satu permulaan baru. Tetapi dia tahu, ini bukanlah penamat. Cabaran sebenar baru sahaja bermula. Kesan sosial daripada pengakuan itu lebih besar daripada yang dijangkakan. Kisah Tan Sri menjadi bualan hangat di seluruh negara. Media tidak henti-henti melaporkannya. Ada yang memuji, ada yang mengeji. Di Serikat, keadaan agak tegang pada mulanya. Harga saham yang sedikit jatuh, akhirnya naik semula. Pasaran nampaknya memberi reaksi positif terhadap kejujuran Tan Sri. Lembaga pengarah juga akhirnya menerima keputusannya. Malah ada yang memuji ketelusannya sebagai sesuatu yang selari dengan semangat korporat modern. Sementara itu, Michael bergelut untuk menyesuaikan diri dengan populariti mendadak. Wartawan sering datang ke bengkelnya, meminta temu bual. "Encik Michael, apa pandangan Anda tentang ayah Anda? Betulkah Anda menolak harta pusaka?" Michael menolak semua permintaan dengan sopan, tetapi dia mula berasa rimas. Suatu hari, seorang tetamu yang tidak dijangka datang ke bengkelnya. "David Tan." "Hai, siapa David Kekok?" "Oh, hai, ada apa?" "Saja, nak datang jenguk abang." Apabila David memanggilnya abang, Michael bertambah terkejut. "Jangan panggil saya abang." Rasa tak selesa, tapi itu kan hakikatnya. David mengajaknya minum. Selepas teragak-agak, Michael bersetuju. Di sebuah kafe, mereka duduk dalam suasana yang janggal. "Abang, betul ke abang tak nak harta sikit pun?" tanya David perlahan. "Ya, betul." "Kenapa?" "Itu kan hak abang. Saya tak biasa hidup macam tu. Apa yang saya ada sekarang dah cukup." Jawaban Michael membuatkan David kagum. "Kalau saya tak boleh macam tu." "Kita dibesarkan dalam keadaan yang berbeza," kata Michael tenang. "Abang tak benci ayah?" "Dulu benci, sangat benci." Michael menjawab jujur. "Tapi sekarang, saya anggap dia hanyalah seorang manusia yang kurang berani." David terdiam. "Saya cuma nak pulihkan nama baik ibu saya." Itu saja. David tidak dapat memahami Michael. "Saya cemburu pada abang." "Cemburu?" "Ya. Saya rasa macam abang dah rampas ayah dari saya. Tapi pada masa yang sama, saya cemburu sebab abang bebas. Abang tak harapkan pengiktirafan sesiapa. Saya pula, seumur hidup cuba puaskan hati ayah. Abang bebas jadi diri sendiri." Michael memandang David. Dia sadar, adiknya itu juga mempunyai beban tersendiri. Perbualan itu membuka mata mereka berdua. Walaupun dibesarkan berbeza, mereka berkongsi luka yang sama, luka kerana seorang ayah. Beberapa hari kemudian, Tan Sri menghubungi Michael, meminta untuk bertemu di Pusara Lili. Di sana, Tan Sri berkata, "Michael, terima kasih." "Untuk apa?" "Bukan sebab kamu tak minta duit. Tapi terima kasih. Sebab kamu membesar jadi orang yang hebat." Tan Sri melutut dan memberi hormat pada Pusara Lili. "Lili, anak kita dah jadi orang yang hebat." "Terima kasih." "Tan Sri." "Ya?" "Saya takkan panggil Tan Sri ayah." Wajah Tan Sri muram seketika. "Tapi saya juga takkan bencikan Tan Sri." Michael menyambung, "Boleh tak? Kita jadi kawan saja?" Tan Sri berpikir sejenak. "Baiklah, seperti yang kamu mahu." Mereka berdua memberi hormat pada pusara itu, bukan sebagai ayah dan anak, tetapi sebagai dua lelaki yang mengenang wanita yang sama. Malam itu, semasa makan malam keluarga, suasana terasa berbeza. Abang dah buat keputusan yang betul," kata istri Tan Sri sambil memegang tangannya. "Dia sudah dapat menerima segalanya." "Ayah, pada mulanya saya marah. Tapi sekarang, saya bangga dengan ayah," kata David. "Saya dah jumpa abang Michael, dia orang yang sangat baik. Jauh lebih matang daripada saya. Boleh ayah jumpa dia sekali-sekala?" "Tentu saja, ayah." Tan Sri akhirnya menemui ketenangan.
Beban rasa bersalah yang dipikulnya selama 50 tahun mula terasa ringan. Beberapa bulan kemudian, pada satu pagi musim bunga yang cerah, Tan Sri sekali lagi berada di hadapan pusara Lily. Kali ini, dia tidak bersendirian. Michael ada di sisinya. David dan istri Tan Sri juga turut serta. Tempat ini tenang dan cantik, kata istri Tan Sri. Dia berasa sebak berdiri di hadapan pusara wanita yang pernah dicintai suaminya. Puan oke? Tanya Michael lembut. Oke, saya memang nak datang beri hormat. Istri Tan Sri melutut. Puan Lily, saya istri Robert. Terima kasih karena telah membesarkan Michael menjadi seorang lelaki yang hebat. Saya minta maaf. Karena suami saya kurang berani. Puan terpaksa menanggung derita. Air matanya mengalir. Hati Michael tersentuh. Wanita ini benar-benar ikhlas. David juga memberi hormat. Makcik Lily, saya David. Terima kasih karena lahirkan Abang Michael. Dulu saya cemburu, tapi sekarang saya bersyukur ada dia. Saya banyak belajar daripadanya. Mereka berempat duduk bersama di hadapan pusara itu. Angin meniup lembut kelopak bunga sakura yang berguguran. Lily, bisik Tan Sri, sekarang awak boleh berehat dengan tenang. Anak kita dah berjaya, maruah awak pun dah dipulihkan. Dan karena Michael, saya dapat sebuah keluarga baru. Tan Sri meletakkan tangannya di bahu Michael. Walaupun dia belum panggil ayah, ayah percaya satu hari nanti dia akan panggil. Michael memandang Tan Sri. Lelaki ini sudah banyak berubah. Tan Sri, ya, saya masih belum boleh panggil ayah. Wajah Tan Sri sedikit muram, tapi saya dah tak benci. Dan, saya berterima kasih. Karena pulihkan nama baik ibu saya. Itu dah cukup. Tan Sri mengangguk faham. Masa akan pulihkan segalanya, kata David. Abang, saya betul-betul bangga dengan abang. Ramai orang kagum dengan abang sekarang. Kisah Michael yang menolak harta demi maruah ibunya memang telah menyentuh hati ramai orang. Bengkelnya kini semakin maju, bukan karena simpati, tetapi karena orang ramai percaya pada kejujurannya. Matahari mulai terbenam. Mak, sekarang berehatlah dengan tenang, kata Michael sambil memberi hormat buat kali terakhir. Orang yang mak tunggu dah datang. Maruah mak pun dah pulih. Dan saya dah tak keseorangan lagi. Saya dah ada keluarga. Jangan risau, saya akan hidup dengan baik. Hati Tan Sri tersentuh. Ini kali pertama Michael menyebut mereka sebagai keluarga. Angin bertiup, seolah-olah Lily mengangguk setuju. Mereka berempat berjalan menuruni bukit. Tan Sri dan Michael berjalan seiringan. Cara mereka berjalan, gerak tangan, semuanya kelihatan seiras. David tersenyum. Memang benar, air dicincang takkan putus. Abang, Ahad depan datanglah makan di rumah kami, ajak David. Michael teragak-agak, tetapi kemudian mengangguk. Baiklah. Beberapa hari kemudian, di bengkelnya, Michael termenung memandang keluar. Mak dah tenang, kan? Bisiknya dalam hati. Dia masih belum memanggil Tan Sri sebagai ayah. Luka 50 tahun tidak mudah sembuh. Tetapi dendam dan amarah sudah tiada. Suatu hari nanti, mungkin. Buat masa ini sudah lebih dari cukup. Di pusara Lily, tiada lagi kesunyian. Setiap minggu, ada sahaja yang datang membawa bunga dan bercerita. Kadang-kadang Tan Sri, kadang-kadang Michael, kadang-kadang mereka semua bersama. Dan di atas pusara itu, bunga-bunga liar mekar dengan indah, seolah-olah Lily sedang tersenyum. Cinta kadang-kadang memerlukan penantian selama 50 tahun. Kemaafan pula mungkin mengambil masa seumur hidup. Tetapi akhirnya, keikhlasan pasti akan menemukan jalannya. Mereka kini adalah sebuah keluarga yang sebenar, sebuah keluarga yang akhirnya lengkap, walaupun terlambat.